Hello, Assalamualaikum semua. Welcome back to Finevison YouTube channel, di mana kita tidak akan membahaskan tentang Marvel untuk video kali ini, sebab kita masih lagi berada di dalam demam-demam Barbenheimer. Okay? Gabungan dua filem blockbuster yang sangat-sangat terkemuka pada tahun 2023 ini, iaitu Barbie dan juga Oppenheimer. Okay? Tapi untuk filem Barbie aku dah review semalam dan aku bagi rating sebanyak 9/10 bintang. Dan ini malam kita bagi filem Oppenheimer pula lah. Okay? Oppenheimer ni diarahkan oleh pengarah yang sangat terkemuka. Ekoran daripada pengarah ini tidak menggemari untuk menggunakan CGI ataupun VFX effect, iaitu Christopher Nolan. Okay? Christopher Nolan, apa saja filem dia yang tak best? Mungkin korang akan cakap Tenet, mungkin korang akan cakap Dunkirk, tapi Oppenheimer ni adalah salah satu filem buatannya yang sangat-sangat terkemuka bagi akulah. Okay? So dalam filem Oppenheimer ni dibintangi oleh pelakon yang terkenal juga, A-list punya actor dan juga actresses, iaitu Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Emily Blunt, dan Matt Damon dan ramai lagi lah. Sebenarnya pelakon-pelakon yang lain aku familiar tapi aku tak tahu siapakah namanya. Okay? So itu adalah apa yang berkenaan dengan Oppenheimer ni. So kita pergi kepada what's about for Oppenheimer ini. Oppenheimer mengisahkan tentang satu filem berkenaan dengan seorang lelaki, iaitu bapa kepada kematian dan juga bapa kepada kemusnahan dunia, iaitu Robert Oppenheimer. Kenapa aku cakap dia bapa kematian? Disebabkan dia telah mencipta satu senjata yang sangat-sangat terkemuka dan juga sangat-sangat dahsyat yang diguna pakai sehingga dunia kini. Okey, dia cipta bom ni dah lama dahulu, tetapi masa sekarang dan dunia kita sekarang ni pun masih lagi bom itu diguna pakai, iaitu atomic bomb ataupun bom nuklear. Okey, memang sangat-sangat berbahaya. Okey, so dalam cerita ni kita akan dapat tengok macam mana penjelajahan Robert Oppenheimer ini untuk mencipta satu senjata yang berkuasa itu, iaitu bom nuklear lah. Dia akan bawakan kita pergi ke satu tempat yang bersejarah juga, iaitu dekat Los Alamos, if I'm not mistaken lah, di mana di situlah lahirnya satu senjata yang sangat-sangat berkuasa itu. Dan dalam filem ni juga dia akan ceritakan kita lebih mendalam tentang projek Manhattan, macam mana projek itu dibina, siapakah pengasasnya dan juga siapakah yang terlibat dalam projek Manhattan ni. Dia akan ceritakan semua benda pasal tu dalam Oppenheimer ni juga. Dalam Oppenheimer ni juga dia akan ceritakan kepada kita macam mana Robert Oppenheimer ni dipandang dan juga dilihat oleh seorang lelaki, iaitu Louis Strauss, yang ingin membalas dendam kepadanya. Kenapa dia nak balas dendam? Yang tu korang kena tengok sendiri. So kita pergi pula what's good for Oppenheimer ini. Okay? So apa yang best tentang Oppenheimer ni, aku nak pergi kepada apa yang paling best dulu. Lepas tu aku baru sentuh kepada practical part, kepada lakonan dan sebagainya. Apa yang best sangat-sangat dengan Oppenheimer ni, yang mana aku sangat bersyukur sebab aku tonton filem ni dekat IMAX, dekat seat yang memang Christopher Nolan sarankan. Dan thank you jugalah kepada Irfan sebab beli tiket ni dekat seat yang mana Christopher Nolan suruh kita tengok cerita-cerita IMAX. Memang sangat-sangat mahal experience ni, dan aku rasa tiket aku beli tengok Oppenheimer dekat IMAX ni RM30 if I'm not mistaken. Memang sangat-sangat berbaloi disebabkan satu scene ni saja yang berkemungkinan tak sampai 10 minit pun, tapi aku rasa sangat-sangat bernilai. Okay, aku tak nak bagi tahu in detail tentang scene tersebut, tetapi aku nak tunjukkan dekat korang apa reaksi aku lepas tengok scene tu. Masa scene tu sampai scene yang sangat-sangat ikonik dalam dunia perfilman, masa tu kau akan shaking kau akan gementar, kau akan rasa takut, kau akan rasa cemas, kau akan rasa resah, sebab scene tu bagi aku tak ada tonton banyak sangat filem kan, tapi sepanjang aku tonton filem selama ini, aku tak pernah rasa anxious aku tak pernah rasa takut macam tu tonton sebuah filem. Tapi dalam Oppenheimer ni aku gementar sebab apa yang akan datang dan apa yang Christopher Nolan buat untuk buatkan momen tersebut, membuatkan momen tu live, membuat momen tu macam kau ada dekat Los Alamos tu. Kau akan rasa macam kau dekat gila dengan benda tu, macam jangan macam gitu. Aku macam masa tu kan dalam hall IMAX tu kan, dia ada speaker. Irfan cakap kat aku, dia ada speaker kat belakang, speaker besar dan sebagainya kan. Lepas tu scene tu dia tembak lantai, dia tembak kursi, sampai ke kursi tu gegar sia. Memang best, memang membuatkan korang semua akan rasa takut. Sebab tu some of the movie reviewer cakap filem ni memang sangat-sangat cinematic experience tu A+ gila.
serius A+ chef kiss aku bagi tahu kat korang. Okey, tu apa yang best untuk filem Oppenheimer ni. Yang keduanya, apa yang best tentang Oppenheimer ni adalah practical effect lah yang diterapkan oleh Christopher Nolan. Okey, practical effect maksudnya dia tak guna CGI, dia tak guna VFX effect kan. Dan disebabkan itu membuatkan filem Oppenheimer ni sangat kaya dengan bunyi, kaya dengan visual, kaya dengan cinematic yang sangat-sangat dahsyat. Dan kita tak sangka benda-benda ni semuanya dibuat oleh manusia, bukannya dibuat daripada AI. Okey, kita letak CGI, bom bom bom, tak ada. Dia semuanya manually, semua orang buat sendiri, shooting pakai kamera IMAX, semua buat sendiri dan memang sangat-sangat cantik. Aku rasa dia ada bagi vibe Avatar lah, tapi Avatar tu guna CGI kan. Lepas tu pula kan, yang dalam Christopher Nolan ni lagi, apa yang aku puji dia juga adalah kerana dia bawakan filem biopik ini, filem yang bergenrakan perang dan juga drama ni dalam satu cara yang tidak membosankan sangat. Okay? Sebab kalau kita cakap pasal history punya filem, yang mana aku rasa korang boleh tonton dekat historical channel kot. Dekat historical channel biasanya dia pernah cerita tentang Thomas Edison, dia pernah cerita pasal apa yang aku tengok, siapa yang buat elektrik tu bukan elektrik. Aku biasa tengok lah dekat situ kan, dia punya biografi punya filem tu memang sangat membosankan lah, tak ramai yang akan tengok. Tapi dalam Oppenheimer ni, membuatkan filem biopik yang mengenrakan drama yang penuh dengan dialog ni menjadi filem blockbuster tau, yang semua orang rasa macam nak tengok cerita ni. So aku huge respect for you Christopher Nolan lah. So next, apa yang bagus dengan filem Oppenheimer ni adalah lakonan yang sangat menakjubkan dalam cerita ni. You name it lah, Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, lepas tu Florence Pugh. Tapi sebenarnya aku kurang sikit, Matt Damon dengan Florence Pugh aku kurang sikit. Tapi tiga yang aku paling utamakan adalah Cillian Murphy, Emily Blunt dan juga Robert Downey Jr. Tiga orang ni memang sangat powerful. Okay, kita cakap pasal Cillian Murphy. Cillian Murphy ni lakonan dia dalam Oppenheimer sebiji macam Peaky Blinders punya lakonan. Dia maksudnya macam, kau tahu tak, bukan saja rupa lah. Orang akan cakap Cillian Murphy ni diambil sebab rupa dia lebih iras macam Robert Oppenheimer yang sebenar. Tapi dia lebih kepada cara lakonan Cillian Murphy ni. Cillian Murphy ni dia tak ada pun macam lakonan dia, tak adalah macam sekarismatik yang secantik karismatik Leonardo DiCaprio ataupun ni siapa nama, Brad Pitt ataupun Johnny Depp. Dia tak ada nampak macam tu. Tapi Cillian Murphy ni dia ada satu ekspresi muka yang depressing tau, yang mana tak ramai pelakon-pelakon ada benda tu. Tanpa dia bercakap, hanya dia melihat ke sana ke sini dengan matanya ataupun dia tercengang saja, tu pun dah sangat-sangat solid, sangat powerful lakonan dia. Lagi-lagi aku nak bagi tahu kat korang, cerita ni dia ada, walaupun cerita ni cerita pasal perang, pasal drama, penuh dengan dialog, tapi dia ada protagonis dan juga antagonis untuk filem ni. Protagonis dia adalah Robert Oppenheimer yang dilakonkan oleh Cillian Murphy, tapi main antagonis untuk filem Oppenheimer ni adalah Louis Strauss yang dilakonkan oleh Robert Downey Jr. Tapi sini kita biasa tengok satu hero, satu penjahat kan. Tapi dalam cerita ni penjahat tu kekal penjahat lah, tapi dia buatkan Cillian Murphy ni bukan saja hero, dia juga buatkan Cillian Murphy ni seorang penjahat. Yang ni sangat-sangat best. Sebab kenapa kita rasa dekat dengan Robert Oppenheimer? Kita suka filem macam gini disebabkan hero itu, protagonis itu adalah seorang manusia. Okay. Sebab apa aku cakap dia seorang manusia adalah apabila dalam filem ni ditunjukkan apa benda-benda yang buruk yang Oppenheimer ini lakukan sepanjang dia hidup. Bermaksud itu adalah satu self-reflect ataupun satu pantulan kepada kita yang mamat yang cipta bom ni hanyalah seorang manusia biasa dan juga seorang pendosa. Memang sangat-sangat bagus. Aku puji lakonan Cillian Murphy. Aku puji juga Christopher Nolan beri satu skrip yang sesuai dengan karakter Robert Oppenheimer dan sesuai dengan pelakonnya iaitu Cillian Murphy. Next stop kita pergi kepada Emily Blunt. Emily Blunt, dia sebagai seorang isteri, wanita yang isteri kepada Robert Oppenheimer ni, kau tahu tak, ada scene-scene dalam cerita ni yang nampakkan dia ni depressed tau dengan dosa-dosa yang Oppenheimer lakukan. Dan reaksi muka Emily Blunt tu, wow, sangat-sangat kaya, sangat-sangat mahal rasanya untuk bayar pelakon macam ni kan. Tapi berbaloi lah. Dan kita pergi juga kepada Robert Downey Jr. Dan Robert Downey Jr. sebagai Louis Strauss.
Dia tidaklah se-epic Cillian Murphy dan cerita ni, tapi skrip yang dia dapat sebagai Louis Strauss itu, wah, memang sangat-sangat menakjubkan lah. Bukannya dia bertumbuk dengan Robert Oppenheimer, tak. Tapi dia bagi satu skrip yang membuatkan macam mana dia ni memang betul-betul nak menjatuhkan Robert Oppenheimer tu. So drama dia memang sangat-sangat best lah antara mereka bertiga ni. Selain daripada tu, music score semua bagi aku semua dah perfect lah. Writing, script, lepas tu pelakon-pelakon side character pun aku suka. So kita pergi kepada what's untuk filem Oppenheimer ni. First thing first yang ni paling common lah. Walaupun aku rasa ramai yang tak agree dengan aku. First thing aku tak suka adalah dia ada jump cut. Filem ni dia memang scene tu memang scene 18 above lah. Tapi filem ni pun memang R-rated. So dia buang scene tu sehingga dia mengacau storyline. Dia memang obviously kacau gila storyline. Lepas dia cut scene tu macam, apa jadi apa ni? Kau terus blur siap. Story tu dah lah padat tau. Blur, kau memang akan blur. Tapi dia cut pula scene tu, kau lagi blur. Okay, so tu benda pertama. Yang kedua, apa yang aku tak suka dengan Oppenheimer ni adalah ni filem Christopher Nolan yang agak berat untuk aku. Bukan berat daripada segi plot twist. Sebab contohnya macam Tenet tu dia berat sebab dia ada plot twist dan juga dia main dengan masa tau. Dia main pasal flashback dan sebagainya. Tapi filem ni lagi berat disebabkan filem ni adalah filem yang berkonsepkan ataupun berteraskan sesuatu benda yang benar dalam dunia yang nyata, iaitu berkaitan dengan bapa kepada bom atom, iaitu Robert Oppenheimer. So dalam filem ni dia sajikan dekat kau daripada A sampai Z apa yang Robert Oppenheimer tu buat. Dia suap kau sampai kau berbuih mulut kau nak terima semua input tu. So aku masuk tengok cerita ni, memang dia bukan pening yang aku tak faham apa yang terjadi. Literally kita boleh faham apa gambaran yang dia cuba sampaikan. Cumanya dia non-stop tau. Dia bagi kau, nah ni apa? Ni adalah equation untuk bom atom. Ni adalah equation untuk nuklear. Yang Mamat ni adalah dia yang akan luluskan projek kau. Banyak gila benda yang berlaku dalam masa 3 jam tu tanpa satu momen untuk kau berehat dan berfikir sejenak. Kau takkan sempat punya berfikir. Kau akan terus disuap kan. Kau akan tenganga. Robert Oppenheimer akan main dengan otak kau kan. Dia macam Christopher Nolan tu, dia pegang otak kau, lepas tu dia tampal stiker pasal Robert Oppenheimer sampai kau mendidih kepala otak kau macam tu. Okay, so tu benda yang tak best juga. Selain daripada tu, apa yang tak best dengan filem Oppenheimer ni adalah running time dia. Running time dia 3 jam. Okay, aku faham ada banyak info yang ingin disampaikan. Tapi aku rasa macam filem ni boleh disingkatkan sedikit kot. Aku rasa macam tu. Okay, so selain daripada running time, apa yang aku tak suka adalah ni bukanlah aku tak suka, tapi aku rasa ramai yang akan tak menyukai. Dia lebih pada aku tak suka jugalah sebenarnya. Okay, dia macam ni. Nolan kan, kalau korang semua fan Nolan punya projek kan, dia memang dia punya storyline tu dia akan susun. Contoh kita belajar ABC, kita belajar abjad A, B, C, D, E. Tapi Christopher Nolan punya baca abjad, dia baca E, A, D, C, B. Dia tak teratur tau. Tapi kalau kita pick up lama-lama, kita petik scene ni, kita petik sini, kita boleh faham apa yang terjadi daripada permulaan filem sehinggalah pengakhiran filem. Tetapi daripada general audience punya perspektif, mereka memang akan lost gila. Mereka akan lost. Sebab aku pun lost juga. Macam okay, ni timeline mana. Tapi lepas lama sikit kau tengok tu, lepas 1 jam tonton cerita ni, kau boleh pick up lah apa yang terjadi sebenarnya. So sebelum kita pergi kepada rating aku untuk filem Oppenheimer ni, korang mesti tertanya-tanya, adakah berbaloi untuk tonton filem Oppenheimer ni? Alright, untuk save duit lah senang cerita kan. Bagi aku, experience aku menonton filem Oppenheimer ni kat IMAX sangat-sangat berbaloi. Okay, walaupun filem ni memang padat gila dengan dialog, tapi scene bom terspoil. Scene tersebut sudah mencukupi untuk aku. Dan macam mana Christopher Nolan wujudkan satu dinamik cerita pasal drama peperangan atau cerita pasal satu ikon dengan sangat baik. Aku rasa benda tu best untuk aku. Tapi cuma aku akan layan cerita ni sekali saja. Aku rasakan filem ni masterpiece. Cumanya ianya bukan satu filem yang repetitif macam cerita-cerita Nolan yang lain kan.
cerita-cerita Nolan yang lain macam Interstellar, Inception, aku boleh tonton cerita tu banyak kali. Berapa kali aku nak tengok, aku rasa rindu nak tengok, aku akan tengok je. Tapi ni Oppenheimer is one time punya experience lah. One time experience. Aku takkan experience filem ni banyak kali. Dan kalau cakap lagi pasal Nolan kan, filem Oppenheimer ni dia memang diarahkan oleh Christopher Nolan, dan ramai daripada kita dah tahu macam mana rentak yang Christopher Nolan akan mainkan dalam penceritaannya. Tapi korang kena faham, Christopher Nolan ni dia ada satu, dia buat filem, dia ada ikut mood dia juga sebenarnya. Sama ada dia nak wujudkan satu filem yang digemari orang, ataupun dia nak buat satu filem yang melangkaui pemikiran orang, ataupun yang ni first time Oppenheimer diwujudkan satu filem drama yang berkaitan dengan satu ikon dan juga berkaitan dengan fakta yang benar. Okay, bila kau main dengan fakta yang benar, dan kau tak expect tau yang dia akan suap kau daripada mula sampai habis. Dia akan suap kau fakta sehingga kau akan merasa pening. Okay, so my saranan is, kalau korang tak meminati filem dialog, filem yang bercakap, jangan tengok cerita ni. Literally jangan tengok cerita ni. Okay, jangan tengok cerita ni. Jangan tengok sebab orang post dekat TikTok. Jangan tengok sebab aku post, aku ambil gambar Barbenheimer dengan Irfan. Jangan. Sebab nanti korang akan rasa rugi gila-gila, dan korang akan marah aku, dan korang akan marah Pak Nolan. Tapi for me, rating aku untuk filem Oppenheimer adalah 10/10 dan jatuh di bawah kategori magnificent. Okay, sebab ni is an experience yang aku rasa sangat-sangat mahal ceritanya. Dan aku tak, dia macam kau pergi satu tempat yang macam kau nak, macam buruk macam aku nak cakap. Contoh lah, filem ni dia bagi kau rasa macam kau hampir mati tau. Contoh kau beli satu tiket, okay, aku nak beli, saya nak satu tiket untuk merasai macam mana hampirnya untuk kita mati. Macam tu. Pak, dia bagi kau tiket, kau tengok cerita ni. Sekali tu lah. Kau rasa sekali tu je. Lepas tu kau tak nak rasa lah, lebih-lebih tak nak tengok 2-3 kali. Itu bagi aku lah, tak tahulah orang lain ada rasa nak tengok cerita ni banyak kali ke. I'm not sure about that thing lah. Tapi for me, Oppenheimer is a masterpiece dan juga tergolong dalam filem-filem masterpiece ni yang lain. Dan sebenarnya kan, aku tak keluarkan review ataupun rating untuk filem-filem Nolan yang lain. Tapi kebanyakannya, macam Inception aku sangat suka, aku bagi 10. Interstellar pun aku bagi 10. Sebab filem dia sangat-sangat unik dan juga berbeza daripada filmmakers punya filem. So aku rasa filem Nolan memang satu luxurious punya produk lah untuk kita semua rasai, dan bukan untuk semua orang. Ya, siapa yang suka, siapa yang tak suka, jangan tengok langsung, serius. Okay, so itulah my review untuk filem Oppenheimer. So korang dah tonton filem Oppenheimer ni, cuba komen kat bawah, adakah filem ni korang suka, ataupun korang memang sangat-sangat tak suka lah. Okay, komen kat bawah. Okay, so kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye semua.